السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat meluangkan sedikit masa kita untuk mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada bab yang ke-22. Bab tangisan, rintihan, ratapan, penyesalan, jeritan penderitaan dan doa penghuni neraka yang tidak dikabulkan. Tuan-tuan dapat dia punya muka surat 271. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Al-Anbiya ayat 100. Dan mereka merintih di dalam api neraka. Wa hum fiha, walhal mereka di dalamnya, rintihan dan tangisan, ratapan ahli neraka itu, la yasma'un, tidak didengari. Tidak didengari ataupun mereka tidak mendengarnya. Itu dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-100. Kalau boleh tuan-tuan, kita ambil dahulu tafsiran ataupun pandangan para ulama berhubung dengan ayat ini. Surah Al-Anbiya ayat 100. Mereka merintih, lahum fiha zafirun, yakni di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa penduduk dan penghuni neraka itu mereka mengeluarkan suatu rintihan, suatu ratapan, suatu bunyi atau suara yang sangat buruk untuk didengari. Zafirun. Kalau tengok dalam huraian para ulama, zafirun dalam ayat ini bermakna bunyi nafas yang keluar daripada sesuatu yang menakutkan. Juga boleh kita fahami perkataan zafirun itu ialah apabila kita meletakkan suatu beban yang berat di atas kaldai, yang mana bebanan itu tak mampu ditanggung,
Akhirnya keldai itu mengeluarkan suatu suara yang kuat dan sangat buruk. Diletakkan barang, benda-benda yang berat di atas keldai itu, dan dia tidak mampu menanggung. Dia tidak tertahan dengan apa yang dipikulkan. Lalu dia mengeluarkan satu bunyi, suara, satu teriakan. Nak bagi tahu kata dia sakit dan tidak tertanggung. Suara itu ataupun bunyi itu sesuatu yang buruk dan menakutkan. Wahum fiha la yasma'un, dan mereka di dalamnya la yasma'un, tidak mendengar. Mereka tak mendengar. Kenapa mereka tak mendengar? Suara dan rintihan itu mereka tak dengar di dalam neraka. Kerana suasana yang begitu bising, suasana yang hingar-bingar, penuh dengan pekikan, lolongan, jeritan, tangisan. Apa lagi yang kita nak boleh bayang, tuan-tuan, dalam neraka? Apa suasana yang boleh kita rasakan atau kita gambarkan berada di dalam neraka? Tempat di mana Allah mengazab, suatu tempat Allah menyeksa, suatu tempat Allah membakar, suatu tempat Allah mengazab. Apa bunyi yang kita rasa kita boleh dengar? Tempat orang menyeksa, tempat manusia diseksa. Maka suara yang akan keluar daripada neraka itu suara tangisan, teriakan, jeritan. Hasil daripada apa, tuan-tuan? Daripada mana teriakan itu? Daripada mana datangnya tangisan, pekikan, lolongan, jeritan, ratapan? Kalau bukan datang daripada kesakitan. Orang sakit, kalau seseorang itu sakit, apa yang akan keluar daripada mulut dia? Dia akan jerit. Tak ada orang sakit gelak. Orang sakit ni dia akan menjerit, dia akan menangis, dia akan terpekik, terlolong, sebab menahan kesakitan. Cuba tuan-tuan tengok orang yang sakit. Tak kira lah sakit apa sebab pun. Terseksa ke, diseksa ke, apa ke, cedera ke, apa ke. Apa yang kita boleh bayangkan perkara yang akan keluar daripada mulut dia. Maka dalam suasana neraka itu ada yang menangis, ada yang menjerit, ada yang melolong, melalak, meratak. Kerana kesakitan yang mereka tanggung. Kepedihan, azab yang diberikan oleh Allah itu tidak tertanggung. Nampak? Itu apa yang disebut di dalam huraian para ulama berhubung dengan ayat-ayat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok, kalau kita boleh ambil di dalam surah Al-Anbiya juga, pada ayat yang ke-106, kalau di dalam surah Hud 106, pada ayat yang kedua. Tuan-tuan tengok surah Hud ayat 106, ayat yang kedua. Juga menyentuh tentang tangisan, rintihan dan juga jeritan. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka, yakni ahli neraka, Fafinnar, tempat mereka adalah di dalam neraka. Allah kata fa'ammal ladzina syaqau, orang-orang yang celaka ini tempatnya di dalam neraka. Lahum fiha zafirun, perkataan yang sama dalam surah Al-Anbiya ayat 100 ini
juga digunakan pada surah Hud ayat 106. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab tu. Zafirun wa syahiqun. Mereka mengeluarkan suara. Jeritan tadilah nafas, bunyi. Bunyi yang sangat buruk, rintihan, merintih. Bolehlah kita kata menangis, teriak, menjerit, terlolong dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka di dalam neraka dalam suatu gambaran yang sangat menggerikan. Mereka bersuara zafirun, seperti bunyi yang keluar daripada kaldai ketika dia menjerit. Kaldai ni bila dia jerit, dia tak larat, dia geram, dia nak bagi tahu kata dia ni teruk, dia keluarkan zafirun, suara yang bunyi yang buruk. Sebab itu Allah apabila dia sebut seburuk-buruk bunyi, dia kata apa? Inna ankaral aswat. Seburuk-buruk bunyi atas muka bumi Allah Ta'ala ni bunyi apa? La sawtul hamir. Seburuk-buruk bunyi ni, seteruk-teruk, bunyi yang paling tak sedap didengari ni bunyi kaldai. Suara kaldai. Bila kaldai tu, tuan-tuan boleh, di tempat kita ni tak banyak kaldai. Tak ada pun kan kaldai ni. Kan? Tapi tuan-tuan boleh tengok di internet, di YouTube, bagaimana bunyi kaldai. Satu bunyi yang buruk, satu bunyi yang menyakitkan. Apatah lagi dalam keadaan dia terseksa. Itu gambaran kepada bunyi yang akan dikeluarkan oleh ahli neraka. Zafirun adalah suara yang keluar daripada kaldai akibat daripada rintihan kerana penat dan tidak tertanggung beban yang dipikul. Kemudian suara itu menjadi kuat dan akhirnya terus senyap, tidak berbunyi. Boleh bayang tak? Satu orang dia jerit, kesudahan kepada tangisan dan jeritan ni apa dia? Satu orang mula-mula dia sakit, macam kaldai ni lah, dia jerit, dia tempik, akhirnya tangisan, teriakan, ratapan, laungan, bunyi yang nak bagi tahu kata dia sakit tu, dia tertekan tu, ditutup dengan hilangnya suara tu terus. Senyap, pisu, kerana kepenatan dan keletihan. Hilang jeritan itu. Ini sangat dahsyat lah. Kan? Kita tengok budak-budak teriak, lepas tu dia sengap. Kan? Dia teriak, dia renggah riau, dia menjerit, kan? Dia mengamuk, lalu kali dia sengap. Kan? Tidak tertahan. Kan? Ya? Hadirin mukminin, itu ayat yang kedua yang kita boleh tengok. Kemudian pengarang kita bawa pula surah yang ketiga, ayat yang ketiga, surah Fatir, ayat yang ke-37. Tuan-tuan tengok surah Fatir ayat yang ke-37. Ayat 37. Ayat yang ketiga, kita pergi satu-satu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-37, wahum yastarikhuna fiha. Dia ambil ayat takat tu ya. Kalau tuan-tuan boleh tengok ada sambungan dia. Titik tu sambungan dia. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak. Daripada perkataan roha. Mereka berteriak. Mereka berteriak. Menangis kesakitan, menangis penyesalan. Nanti kita tengok tafsiran dia. Dia daripada perkataan saraha, wahum yastarikhun tu,
daripada perkataan sarakha. Apa maksud dia? Iaitu jeritan yang kuat, tangisan yang kuat. Tetapi tujuan kepada jeritan, rintihan dan menangis yang kuat itu untuk memohon pertolongan. Sarakha tu jeritan, tangisan yang kuat. Wal'iyadu billah. Dalam keadaan mereka menangis kesakitan, memohon jika ada sebarang kelonggaran dan keampunan. Nampak? Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat tu, dia punya sambungan dia pada apa? Depa minta apa? Depa menjerit apa? Tuan-tuan, ini kadang-kadang kita leka dan lalai dengan dunia ni. Depa menjerit apa? Tuan-tuan tengok sambungan dia. Fatir ayat 37. Surah yang ke-35. Saya baca kat tuan-tuan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini sambil mereka duk menangis tu, duk meratap tu, duk merayu tu, duk menjerit tu, duk melolong tu, ini yang keluar daripada mulut ahli neraka. Dah tak tahan dah ni. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, keluarkan kami daripada mana? Ini sambungan ayat wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit, mereka menangis. Sambil mereka menjerit itu, sambil mereka menangis itu, mereka meratap suatu permintaan, suatu permohonan. Menangis dengan kuat ni, suara yang kuat. Tak tahan dah, tak tertanggung dah azab itu. Mereka kata, Rabbana akhrijna, ya Tuhan, keluarkan kami. Keluarkan daripada mana tuan-tuan? Keluarkan daripada neraka. Maksud tuan-tuan boleh bayang tak? Satu orang yang terseksa, duk meraung, minta tolong buat keluar aku, tolong buat keluar aku. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu orang yang sedang dibakar, satu orang yang sedang dipukul. Macam kita tengok orang kena dera. Kan? Kena dera. Kena seksa, kena dera lah kita kan. Apa yang dia minta? Dia nak lari lah. Dia nak keluar. Ada orang pukul dia, ada orang seksa dia. Dia minta, dia meraung, dia menangis, dia merayu. Siapa-siapa yang boleh mai tolong keluarkan dia daripada. Pasal itu orang-orang yang isteri yang kena dera, dia akan kata apa? Rumah bagaikan, dia tak kata syurga. Yang duk makan penyepak, penampak, penendang tu, yang makan tali pinggang atas belakang tu, rumah bagaikan neraka. Dan apa yang mereka nak? Mereka nak supaya diselamatkan. Mereka nak supaya mereka itu dikeluarkan daripada neraka itu. Mereka meraung. Boleh, mereka boleh diselamatkan. Jiran telefon ke, telefon talian apa tu, tali dera ke. Tapi di akhirat dia pun nak keluar dari mana? Apa yang mereka minta tuan-tuan? Ini yang kita nak bincang ni. Ini tujuan pada tuan-tuan duk mengaji tu. Ini matlamat kepada hidup supaya kita tidak termasuk di dalam kelompok mereka yang menangis dan meratap pada hari yang tidak ada lagi pertolongan. Itu pun sebahagian manusia masih buta mata hatinya, buta matanya, pekak telinganya, tidak nampak jalan kepada agama. Seronok, tenggelam, hanyut dengan dunia. Pulun cari makan, siang malam yang fikirnya duit. Tidak pijak kakinya ke masjid, tidak tunduk kepalanya ke tempat sujud, dan tidak memberikan masa untuk dia mengajar dan belajar. Kita bimbang. Dia menangis. Dia menangis dengan tangisan. Saat kita akan baca dalam hadis. Tuan-tuan, tangisan tadi ni, banyak mana tangisan tu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah,
Jika diletakkan kapal di atas air mata ahli neraka, kapal itu akan berlayar di atasnya. Kapal boleh berlayar. Ni tak kapal tu punya banyaknya ayat. Sehingga habis ayat mata tu teriak. Dalam hadis sebut apa? Diganti dengan air mata darah. Amboi. Kalut sampai tak kelih pintu masjid. Siang malam cari duit. Mengaji sat pun tak mau. Ini ruang untuk kita menuntut. Ini untuk siapa? Untuk siapa ni tuan-tuan? Yang tuan-tuan duduk ni untuk siapa? Untuk saya? Untuk nak meramaikan kelas saya, nak menghidupkan ataupun nak bagi ada untuk kelas saya. Untuk siapa tuan-tuan mengaji ni? Untuk siapa tuan-tuan solat ni? Untuk diri tuan-tuan. Bukan untuk saya. Sebab kita semua akan ada buku catatan masing-masing, buku amalan masing-masing. Kita akan ada perhitungan kita masing-masing. Setiap manusia itu akan dihitung oleh Allah. Tidak ada kaitan saya dan tuan-tuan. Sebab itu kita sedih. Kita sedih bukan kerana benda itu rugi pada kita. Kita sedih bukan benda itu kerana dia bersangkutan dengan kita. Kita sedih memikirkan apa yang mereka akan tanggung di akhirat esok. Kerana kita telah baca dan kita telah dengar. Nak kira dengan dunia ni, tuan-tuan tengok. Ni, yang saya baca ni Quran. Quran kata apa? Rabbana akhrijna, kami nak keluar. Kami nak keluar, kami nak keluar, keluarkan kami. Untuk apa? Quran kata, na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Untuk kami beramal bukan seperti mana apa yang telah kami lepaskan ketika hidup dahulu. Ini yang mereka minta. Mereka minta untuk buat seperti mana yang telah kita buat. Yang kita duk buat lah ni, siapa minta nak buat? Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat sekarang ini, yang tuan-tuan telah buat sekarang ini, siapa yang minta untuk buat nanti? Yang tak buat lagi itulah. Yang di luar sana tu, yang tak buat lagi tu, yang tidak bersama dengan mereka minta. Tapi masa mereka minta tu sudah terlambat. Sebab itu kita mengingatkan sebelum sampainya hari itu. Untuk apa kita mengingatkan? Sebelum sampainya hari itu. Bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan mufti, bukan untuk kepentingan masjid. Untuk apa kita memperingatkan itu? Untuk apa kita mengajak itu? Untuk apa mereka kena mari sekarang? Kerana nanti mereka akan minta pada hari yang tidak mungkin peluang itu diberikan. Ini yang kita baca surah Fatir ayat 37. Takkan tak ada rasa apa bila kita dengar akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Kami nak balik, kami nak semula, kami nak hidup semula. Masa Tuhan bagi, hangpa tak mau hidup. Kemudian depa sambung lagi tuan-tuan, depa sambung lagi. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Quran kata apa tuan-tuan? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Awalam nu'ammirkum, apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Oh, ini Tuhan tanya. Tak cukup lah. Dia kata dia nak balik ke dunia. Tuhan tanya tak cukup ke? Cukup tak tuan-tuan? Cukup tak? Masa cukup tak? Masa cukup. Hang tu yang lalai. Hang itu tak buat. Kan? Masa cukup. Orang lain buat siap, pasal pun hang buat tak siap. Hang kali, hang lalai, hang leka, hang syok. Tak sedang. Masa cukup. Bukan soal masa, tuan-tuan. Dia bukan soal masa. Hidup ini bukan soal masa tu cukup tak cukup. Soal macam mana kita menggunakan masa. Quran tanya, awalam nu'ammirkum. Takkan tak cukup lagi? Kawan tu 60 cukup?
Kau ni 70 cukup, yang hang 80 tak cukup. Apa nak jawab? Ada saja yang 30, 40 saya tengok muka ni. Ni 20 pun ada. Awal 20. 30 pun ada. 30. Tak cukup. Tak cukup lah kalau maghrib duduk mengai. Tak cukup lah kalau maghrib pun duduk tajak bendang. Memang tak cukup lah. Tak cukup lah kalau maghrib pun duduk sembang kedai kopi. Memang tak cukup lah. Kalau nak kira ke seronok, tuan-tuan, kalau nak kira ke seronok, bila nak berhenti seronok? Bila seronok itu akan berhenti? Bila, tuan-tuan? Seronok tak ada. Seronok tak ada penamat. Cari duit pun tak ada penamat. Cari duit ni bila yang nak cukup? Bila nak cukup? Tak cukup. Dia kata nanti saya happy bila cukup. Bila hang nak cukup? Dia kata nanti cukup saya happy. Bila hang nak cukup? Jangan main-main dengan Tuhan. Pasal soalan ni bukan pejabat agama tanya. Soalan ni bukan jabatan mufti tanya. Soalan ni Tuhan awalam nu'ammirkum. Tak cukup ke? Kemudian Tuhan sambung lagi. Tuhan kata, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi ingatan? Tak cukup kan nak fikir? Orang lain boleh fikir? Dan tak adakah siapa-siapa dalam tempoh 70 tahun hang hidup, 60 tahun hang hidup, sepanjang hidup di dunia tu, takkanlah tak ada nazir satu orang yang mai peringat dekat hang. Takkan tak ada, tuan-tuan. Hadirin mukminin, tanya anak-anak kita, tanya diri kita yang lebih utama sekali, apa yang kita akan jawab di hadapan Tuhan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, kalau kita boleh baca sedikit, di dalam Al-Quran Allah sebut tentang isu tak cukupkah umur ni, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas kata apa? Ini soal umur. Ibnu Abbas kata, daripada Mujahid, aku mendengar daripada Abdullah Ibnu Abbas bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang soal umur yang dijadikan alasan terhadap anak Adam. Kata Ibnu Abbas dalam ayat surah Fatir 37 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa salah satu daripada alasan, salah satu daripada dalih yang cuba digunakan oleh anak Adam untuk menyelamatkan diri mereka pada hari akhirat esok adalah soal umur. Mereka guna alasan umur. Ibnu Abbas kata ayat 37 ini Allah nak bagi tahu antara alasan yang digunakan oleh ahli neraka, yang digunakan oleh mereka yang diazab, mereka isu apa? Isu umur mereka tak cukup. Mereka nak argument, mereka nak argue, mereka nak berhujah dengan Tuhan. Masa tak cukup, pasal itu kami tak dan buat. Boleh pakai ke sembang macam ni? Tuan-tuan rasa tuan-tuan yang main ni, tuan-tuan yang hadir malam ni, tuan-tuan dan tuan-tuan yang menghidupkan hidup dengan ibadat ni, tuan-tuan rasa boleh pakai tak? Tuan-tuan setuju tak? Setuju tak dengan alasan ni, bang? Tuan-tuan tentu tak setuju pasal tuan-tuan kata aku pun umur macam hang, aku boleh main. So apa alasannya? Takkan tuan-tuan baru datang hang tak apalah baru 15 tahun, takkan 15 tahun. 15 tahun sama aja umur kita, pasal apa kita boleh main? Tuan-tuan, pasal apa kita boleh main? Ni tuan-tuan tolong jawab sat kat depa. Pasal apa tuan-tuan boleh main, depa tak boleh main? Pasal apa? Pasal depa tak mau main. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Itu je. Pasal apa tuan-tuan boleh main? Pasal tuan-tuan mau main. Tuan-tuan yang main jangan sampai tak ketawa. Pasal apa aku main? Pasal kita mau main. Pasal kita menyahut panggilan Tuhan itu. Sebab kita sedar bahawa setiap hidup ini akan ada akhirnya. Dan kita akan dibawa balik kepada Tuhan. Di atas itu kita datang. Adakah mereka tidak ada kesedaran dan pengetahuan itu? Mereka juga ada. Tidakkah datang kepada mereka Rasul? Datang tak Rasul?
Muhammad mai kat tuan-tuan saja ke tak pergi kat depa? Pi juga kat depa. Ini umum, bukan saya menuju pada mana-mana pihak. Ini umum, ayat ini umum untuk kita berfikir. Quran, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Semua Quran merujuk kepada akal. So kita sedang bercakap soal gunakan akal supaya kita tidak menyesal. Soalnya bukan isu masa, soalnya macam mana awak memanfaatkan masa itu. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan berhubung dengan isu umur ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apa tuan-tuan, kita biarkan. Tuan-tuan jangan usah hati, biarkan. Karena akhirnya manusia akan berdiri di hadapan Tuhan dan mereka akan jawab. Mereka akan jawab. Biar mereka berdiri dan jawab. Cukup. Kita peringat. Mesti tuan-tuan akan jawab, saya pun akan jawab. Cuma kita kena peringat. Sebab nanti kita akan ditanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ammarahu Allahu 60 sanah. Siapa yang Tuhan telah memberikan umur kepadanya sehingga dia mencapai 60 tahun. Jadi ayat awal awalam nu'ammirkum tu kita relate dengan hadis 60 tahun ni. Ha? Sesiapa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan umur 60, faqad a'dhara ilaihi fil umr, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah cukup uzur kepadanya. Maksudnya siapa-siapa yang dah sampai umur 60, no excuse. Allah dah bagi satu tempoh, satu masa, satu ruang, satu peluang yang cukup untuk dia berfikir dan dia bertindak. Dan tidak ada lagi uzur atau tidak ada lagi kelonggaran untuk orang yang telah sampai hidupnya pada 60. 60 nak ligan apa lagi? Tak payah kata 60, 40 pun nak ligan apa lagi? Nampak? Ha? Sebab itu kalau kita tengok, Allah Azza wa Jal juga sebut dalam surah, dalam ayat yang lain tentang isu 40. Dalam Quran ada cerita umur 40. Dalam hadis sebut umur 60. Sehingga kan kata para ulama seperti yang disebut oleh Asy-Sya'bi. Siapa dia Asy-Sya'bi ni? Dia kata tak dan kenal. Dia tak dan kenal pun berat tu. Yang lain kenal habis. Asy-Sya'bi, imam besar, tabi'in besar. Lepas daripada sahabat Nabi, sahabat, lepas tu tabi'in. Di antara jaguh tokoh besar tabi'in, Asy-Sya'bi. Kalau sebut Asy-Sya'bi ni jaguh besar, alim hebat. Dia sebut juga, Masruq sebut, Mujahid juga sebut. Dia kata apa? Apabila umur seseorang telah mencapai 40 tahun. Ni kata-kata Sya'bi. Dia relate dengan Quran, dia relate dengan hadis, daripada pemahaman mereka. Dia kata apabila seseorang itu telah capai umur 40, hendaklah dia berhati-hati terhadap Tuhannya. Sya'bi kata apa? Siapa umur sampai 40, dia sampai 40, hendaklah dia berhati-hati dengan Tuhannya. Tu dia, tu kata Sya'bi. Maka dalam ayat ni, kalau tuan-tuan nanti kita akan sambung, tuan-tuan balik, tuan-tuan perhati tengok pada muka surat yang kita akan bahas nanti, 279. Dia mula daripada 278. Tuan-tuan tengok 278. 279. Semua tu cerita apa? Semua tu cerita minta nak keluar daripada neraka, nak balik pi ke dunia. Tak percaya tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok Al-Mu'min ayat 12 tu. Tuan-tuan tengok. Dia kata apa?
Kita baca terjemahan dia. Yang demikian itu kerana sungguh kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah, dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Kemudian penghuni neraka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah As-Sajdah yang selalu kita dengar hari Jumaat tu, kami telah dengar dan kami telah lihat. Kami telah lihat dan kami telah dengar. Absarna wa sami'na farji'na. Nampak? Perkataan yang sama, farji'na. Raja'a yarji'u, balik. Farji'na. Tuan-tuan tengok juga pada ayat yang ke-4 tu, surah Ibrahim ayat 44. Surah Ibrahim ayat 44. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, berikanlah kami sedikit tempoh, kesempatan yang singkat untuk kami balik ke dunia sebentar. Nampak? Sama tak? Sama. Tuan-tuan tengok lagi pada ayat yang sebelah tu, surah Fatih tadi kita baca dah. Cuma tuan-tuan tengok juga pada ayat surah Al-Mu'minun 106. Ya Rab, ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qaumad dhalin. Wahai Tuhan, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dia kata, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha. Nampak? Perkataan yang sama, akhrijna minha. Kalau kita baca, kita akan jumpa lagi berpuluh ayat yang mereka minta nak balik. Bila yang mereka minta ni? Setelah mereka masuk dalam neraka. Maksudnya masa, saya nak cerita apa? Masa mereka duduk menjerit tu, masa mereka duduk melalak, melolong, meratap tu, apa yang mereka minta? Akhrijna, 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 akhartana. Bagi tempoh, hidupkan semula, pulangkan, hantar balik. Itu yang mereka minta. Tuan-tuan kalau tanya, mereka masa duduk menangis, duduk menjerit, duduk meratap tu, mereka minta apa? Mereka bukan teriak kosong. Tuan-tuan, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi ni, beberapa dalil tadi, bukan mereka menangis kosong, bukan mereka menjerit kosong, bukan mereka melalak meratap kosong, tak. Ratapan jeritan itu ada satu suara, satu permintaan, satu harapan yang mereka minta Tuhan kabulkan. Tapi tak mungkin la'amla'anna jahannam. Hari ini no, Tuhan kata. Tuan-tuan mendengarlah dalam surah As-Sajdah tu, la'amla'anna. Hari ini tak boleh keluar dah. Hari ini tak boleh balik dah. Hari ini janji aku. Janji apa? Aku nak penuhkan neraka ni dengan hampa. Macam mana nak hantar apa balik? Hari ini hari nak masukkan hampa dalam neraka. Tak boleh balik. Masa dah bagi, ruang dah bagi, peluang dah bagi. Hampa ketegak, degil. Hampa pekak badan, hampa tak mendengar. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha. Hampa tak mau dengar Quran yang kata. Hampa tak mau melihat. Hati hampa tak mau mengguna. So, hari ni hari nak azab. Pasal itu dunia tempat kita beramal. Akhirat tempat kita menerima balasan atau ganjaran. Jangan terbalik. Jangan tuan-tuan nak beramal di akhirat, ni tempat dia. Itu, tuan-tuan tengok. Saya daripada awal tadi sampai sekarang, saya tidak menyebut melainkan Al-Quran dan hadis. So ini bukan kita bercakap atas soal perasaan ke, atau soal emosi ke, atau ini bukan soal kita. Dah, ini nas. Kita baca Quran. Daripada awal tadi ada tuan-tuan dengar. Selain daripada Quran, tak ada. Dan huraian-huraian yang kita sebut itu daripada pandangan para ulama, daripada Asy-Sya'bi, daripada Ibn Abbas, bukan daripada kita. Dan untuk siapa peringatan itu? Untuk manusia. Dan akhir sekali tuan-tuan, saya nak kongsi kepada tuan-tuan hadis berkaitan dengan tangisan ahli neraka. Kita kena dengar juga satu berkaitan. Tadi tuan-tuan dah tahu dah kenapa mereka menangis. Sekarang saya nak baca ke tuan-tuan tentang sebab ataupun bagaimana keadaan mereka menangis. Ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa. Tuan-tuan boleh tengok. Okey. Saya rasa tuan-tuan juga pernah mendengar ayat ini. Hadis ini. Hadis ini darajatnya sahih. Okey. Keadaan ahli neraka ketika mereka meratap dan menangis. Kes apa mereka menangis ni? Mereka menangis disebabkan oleh dosa iftar, berbuka puasa pada bulan Ramadan dengan sengaja. Ini kita ambil
salah satu contoh. Kan? Okey. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Tuan ingat nama sahabat ni Abu Umamah Al-Bahili. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, juga oleh Ibnu Khuzaimah, Ibn Hibban. Maka mengatakan hadis ni sahih. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ni ada dalam kitab kita. Baina ana naim id atani rajulan. Ketika mana aku sedang tidur, datang kepada aku dua lelaki. Fa akhadha bi dab'i. Mereka menarik lenganku. Tengah Nabi tidur, mereka mari tarik lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataya bi jabalan wa'ra. Mereka membawa aku ke sebuah bukit wa'ra yang kosong. Tarik Nabi bawa pergi ke bukit yang kosong. Faqala, berkatalah mereka berdua yang tarik aku tadi ni. Faqala, kata mereka dua, is'ad, is'ad, naik, naik. Dia bersuruh Nabi naik, naik, naik. Faqultu inni la utiqu. Aku tak boleh qabat naik. Aku tak boleh panjat naik. Utiqu, aku la utiqu, aku tak mampu. Faqala, bila Nabi kata dia tak mampu nak naik, tinggi, tinggi, dia tak boleh qabat naik, dia tak boleh panjat naik. Inna sanusahhiluhu lak. Inna sanusahhilu lak. Kita berhabis sikit hadis ni. Tak apa, kami akan bagi mudah untuk hang naik. Kami akan bagi mudah untuk kau naik, Rasulullah. Fasa'idtu hatta idza kuntu fis sawa'i jabal. Aku pun panjat, fasa'idtu, aku pun qabat panjat naik sehinggalah fis sawa'i jabal, di puncak bukit tu, tempat yang paling atas kali. Ila bi aswatin syadidatin. Bila Nabi naik atas tu, Nabi dengar satu suara sangat dahsyat, syadidah, satu suara yang sangat menggerikan, menakutkan, kuat, dahsyat, syadidah. Qultu ma hadhil aswat. Nabi kata, ma hadhil aswat. Suara apa tu? Bunyi apa tu? Banyaklah saut, aswat. Bunyi-bunyi apa tu? Banyak, dengar banyak. Dahsyatlah suara tu. Kita sambung. Qalu, kata mereka, hadza uwa ahlin nar. Agak-agak suara apa? Itulah suara tangisan, jeritan, pekikan ahli neraka. Yang kau dengar tu apa? Uwa, pekikan, jeritan ahli neraka. Thumma tuliqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Kemudian Nabi kata aku dibawa fantalaq, aku pun pergi dengan mereka sampai kepada suatu kaum mu'allaqina bi'araqibihim, yang mana kaum itu dirantai pada betih mereka. Dirantai pada betih mereka. Mulut mereka musyaffaqatin asdaquhum. Mulut mereka dalam keadaan terkoyak, mengalir, tasilu asdaquhum daman, mengalir keluar daripada mulut mereka darah. Qultu man haula. Abu Umamah kata, aku tanya, siapa Rasulullah yang tengok mulut tu koyak tu? Nabi kata, haula, mereka, orang-orang itu tu, mereka itu alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka yang buka puasa sebelum
waktunya. Ini hadis yang kita baca. Kita nak ambil tahu mana? Kita nak ambil tang uwaun ahlin nar. Jeritan, pekikan, rintihan ahli neraka. Nabi sifatkan tadi dengan apa? Bi aswatin syadidah. Suara yang sangat dahsyat. Jadi ini yang kita dapat petik pada malam ini berhubung dengan rintihan, ratapan dan tangisan ahli neraka. Kita dah tahu dahsyatnya mereka menangis, dan kita yang paling penting, poin yang paling utama, intinya dia, kita mengetahui kenapa mereka menangis. Untuk apa mereka menangis dan apa yang mereka harapkan di sebalik rintihan dan ratapan itu. Untuk apa mereka meratak dan merintih itu? Untuk mereka keluar daripada neraka, balik ke dunia, na'mal salihah, untuk kami buat amal. Sebahagian ahli tafsir kata sedekah dengan haji. Sedekah dengan haji. Tetapi seperti mana yang kita kata tadi, ini adalah rintihan, ratapan dan permohonan. Pasal itu dia kata doa penghuni neraka yang tidak dijawab. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mendapat pedoman dan panduan daripada ayat-ayat ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.